Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasihi. Semoga semuanya sihat dan ambil sedikit masa untuk kita belajar pada hari ini bab akidah jenis-jenis dosa. Okey, semuanya boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 106. Okey, pause video ini, berhentikan dulu sekejap, kemudian ambil buku teks supaya boleh sama-sama merujuk. Okey, daripada video dan juga daripada buku teks. Okey, jenis-jenis dosa. Ya, cuba lihat gambar di hadapan ini. Tengok gambar yang pertama, apa dia kata? Nanti orang lain tutuplah. Apa tu? Membazir air. Kemudian ini orang yang berkhalwat. Ini pula dia buang sampah. Ini pula dukun, ya, bomo. Ini pula orang azan dia tiba bangun subuh lah, tarik lagi selimut. Ini pula dia mencuri. Dia bilang ada juga orang nampak ni, dia mencuri. Ini semua ini adalah perbuatan yang mengakibatkan dosa. Okey. Ini belum cerita lagi apa jenis dosa. Baiklah. Jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa, dosa ini terbahagi kepada dua, iaitulah dosa kecil dan juga dosa besar. Apa dia dosa kecil? Dosa kecil ialah perbuatan yang melanggar hukum syarak yang tidak ditentukan Allah hukumannya di dunia atau di akhirat. Melanggar hukum syarak. Tapi Allah tidak tentukan hukumannya di dunia ataupun di akhirat. Tapi dia termasuk dalam dosa juga. Kalau dia tidak bertaubat, ya, maka dia akan dikenakan azab. Dosa besar pula ialah perbuatan yang melanggar hukum syarak yang ditentukan Allah hukumannya di dunia ataupun di akhirat. Contohnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis pun Allah sebut juga berkenaan, dalam hadis juga Nabi Muhammad sebut, ialah berkenaan orang yang tidak solat, maka dia itu akan diseksa di dalam api neraka. Begitu juga dalam ayat Al-Quran disebut orang yang mencuri, dipotong tangannya, ya, sebagai balasan yang dia lakukan semasa di dunia. Ini merupakan dosa besar kerana ditentukan hukumannya. Okey, coba lihat dalil nakli. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu di mana? Di syurga. Ya, artinya Allah suruh kita ini supaya menjauhkan dosa-dosa besar. Kerana itu adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa Ustaz yang Allah larang ini? Itu semuanya kita tahu daripada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana satu yang dilarang, mana satu yang tidak dilarang. Okey, contoh-contoh dosa kecil. Apa dia? Ni semua pun tahu ni. Mana saya yang tidak baik, itu merupakan satu perkara yang boleh mendatangkan dosa. Contohnya, mengabaikan kebersihan diri, dia tidak mandi. Ya. Contoh, bercakap perkara yang sia-sia, menconteng meja dan dinding, bersangka buruk kepada orang lain, membazir makanan, melihat perkara yang haram. Tahu melihat perkara yang haram. Contohnya ada orang berjudi sana kan, dia tahu orang tu berjudi. Dia tengok orang berjudi. Itu perkara yang haram. Maka itu juga termasuk dalam dosa kecil. Membuang sampah merata-rata, mendengar perkara yang melalaikan daripada mengingati Allah. Ini semua perkara ini adalah sebahagian daripada dosa-dosa kecil. Apa pula contoh-contoh dosa besar? Banyak contoh dosa besar. Contoh dosa besar ni banyak. Ini antaranya ialah mensyirikkan Allah. Apa mensyirikkan Allah ini? Dia menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Yang kedua, meninggalkan solat dengan sengaja. Tidak berpuasa tanpa sebab. Ya, puasa di bulan Ramadan tu kan, dia tidak puasa di bulan Ramadan.
Padahal wajib itu, tapi dia tidak puasa dengan tanpa sebab, sengaja dia tidak puasa tanpa sebab, maka berdosa. Dosa besar, derhaka kepada ibu bapa, berzina dan liwat, makan riba, minum arak, mencuri, bercakap bohong, mengumpat, semua ini merupakan antara contoh-contoh dosa besar yang sekian banyaknya contoh dosa besar itu. Okey. Seterusnya, ya, balasan di atas perbuatan dosa. Apa balasannya? Sebagai contoh, mensyirikkan Allah, dia akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Ya, takut nih. Yang kedua, meninggalkan solat dengan sengaja, dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Saqar dan akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang rugi seperti Fir'aun dan Qarun. Itu balasannya. Ini sudah disebutkan dalam hadis dan juga ayat Al-Quran. Kemudian, yang derhaka kepada ibu bapa, apa balasannya? Mendapat kemurkaan Allah dan jauh daripada rahmatnya. Yang keempat, zina, apa hukumnya? Akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan kekal dalam kehinaan. Takut tak? Yang kelima, makan riba. Makan riba. Tahu riba? Ya, riba ini contohnya, ya, si A pinjam kepada si B duit sebanyak RM1. Kemudian si B ini dia bagi syarat. Okey, boleh. Kau pinjam duit saya, nanti besok kau kasih balik RM1.50. Yang 50 sen lebihan itulah riba. Okey. Apa dia punya hukuman? Memiliki perut yang sangat besar sehingga sukar untuk bergerak. Sengsara lah ni. Dia punya cerita, sengsara. Dan yang terakhir, contohnya di sini, minum arak. Apa hukumannya? Tidak dapat mencium bau syurga, apatah lagi memasukinya. Kita semua masuk syurga, tapi orang yang minum arak ini, bau syurga pun dia tidak dapat, apatah lagi masuk ke dalam syurga. Wal ya'udzubillah. Ada lagi yang seterusnya. Ya, yang keenam. Yang ketujuh, rasuah. Apa balasannya? Allah melaknat ke atas pemberi dan penerima rasuah. Okey. Moga seterusnya bagaimana? Sudah terbuat dosa ini kan? Sudah terbuat dosa. Apa gaya? Sudah terbuat. Tapi macam mana kita mau menghapuskan dosa ini? Bagaimana caranya? Supaya dosa kita ini Allah ampunkan. Boleh Allah ampunkan dosa ini. Tapi dia ada caranya. Yang pertama ialah memohon keampunan dengan memperbanyakkan istighfar. Yang kedua, mohon maaf jika melakukan kesalahan dengan manusia lain. Mohon maaf sama dia. Tapi kalau dia itu tinggalkan solat, dia memperbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ganti solat yang dia tinggalkan itu. Okey. Contoh dosa kecil kan? Macam mana cara menghapuskan dosa kecil? Melakukan amalan fardhu dan sunat, melakukan kebajikan, menjauhi dosa besar, itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil dia. Macam mana kita mau menghapuskan dosa-dosa besar kita? Bertaubat. Macam mana bertaubat itu? Menyesali dan benci perbuatan dosa. Yang kedua, meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga, berazam tidak mahu mengulanginya. Dan yang keempat, menebus kesalahan yang dilakukan. Ya, tebus kesalahan yang dilakukan. Berjanji jangan buat lagi. Ya, itu adalah cara menghapuskan dosanya. Dan cara menjauhi dosa kecil dan besar. Bagaimana caranya? Taat perintah Allah dan jauhi maksiat. Ingat dan takut azab Allah. Azab Allah ini sangat pedih. Dan yang ketiga, bergaul dengan sahabat yang baik. Cari sahabat yang bagus. Menjauhi tempat maksiat. Mohon perlindungan Allah dari hasutan syaitan dan hawa nafsu. Faedah menjauhi dosa kecil dan besar. Apa faedahnya? Kebaikannya, hati selalu tenang, memperoleh kehidupan yang baik, mendapat rahmat dan berkat, beroleh syurga dan dijauhi dari neraka, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah anak-anak semua, ya, murid-murid yang dikasihi sekalian. Kita hanya ada 10 minit jadi untuk menyiapkan video ini. Sekian. Kamu boleh ulang-ulangi video ini sekiranya kamu kurang faham. Kamu boleh juga message Ustaz. Ustaz, saya nak faham ini. Boleh tanya kepada Ustaz dalam WhatsApp. Di grup WhatsApp pun boleh juga.
berkenaan dengan jenis-jenis